Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Aisyah Farhana binti Azman. Nombor matrik saya ialah 2022 755549 dan saya ingin mewakili dari kumpulan 1 membentang tajuk gejala LGBT dan kesannya terhadap budaya masyarakat Malaysia. Sekarang saya akan menerangkan pengenalan kepada LGBT secara umum. LGBT adalah akronim untuk lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Sesetengah orang menambahkan akronim ini kepada LGBTIQ yang bermaksud I ialah intersex, manakala Q untuk queer. Lesbian merujuk kepada wanita yang menarik secara seksual kepada wanita dari kaum yang sama, manakala homoseksual pula ditakrifkan sebagai lelaki yang menarik secara seksual kepada lelaki dari kaum yang sama. Bisexual pula ialah orang yang cenderung melakukan hubungan seks bersama lelaki dan perempuan. Secara umumnya, semua definisi pengiktirafan LGBT adalah berkaitan dengan tingkah laku homoseksual. Bagi mereka yang tergolong dalam golongan transgender, mereka ini perlu dilihat secara berasingan mengikut kes seperti khunsa, maknya ataupun pengikir. Sebutan penuh bagi akronim LGBT ini ialah merujuk kepada gerakan gay yang mendedahkan mereka pada pelacuran. Homoseksual yang paling dahsyat ialah virus HIV dan AIDS. Okey, seterusnya kita masuk pada kesan-kesan LGBT. Sejak kebelakangan ini, kita semua dengar tentang isu LGBT atau dikenali sebagai lesbian, gay, biseksual dan juga transseksual yang semakin meningkat di negara Malaysia, malah negara-negara lain. Perkara ini juga semakin membimbangkan, terutamanya buat masyarakat Malaysia yang majoritinya beragama Islam. Tindakan segelintir masyarakat yang menyokong perkara ini bukan sahaja memperlekehkan kesucian agama Islam, malah boleh menggugat ketenteraman dan keamanan negara. Gejala ini sangat memberikan kesan kepada agama negara kita dan juga masyarakat Malaysia. Jadi, kesan LGBT yang pertama ialah masalah kesihatan. Melalui aktiviti LGBT, ianya boleh membawa kepada penyebaran pelbagai penyakit, antaranya HIV, AIDS, HIV dan juga AIDS. Hal ini secara umumnya disebabkan oleh beberapa golongan yang terlibat dengan hubungan seksual, penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan juga hubungan sejenis atau dikenali sebagai LGBT. Di samping itu, antara masalah kesihatan yang lain ialah mereka terlibat dengan LGBT ini mempunyai masalah kesihatan mental berbanding dengan remaja normal, serta juga boleh terlibat dengan penyalahan penggunaan dadah dan alkohol. Hal ini berpunca kerana kehidupan seharian dan cara layanan orang sekelilingnya. Selain itu, mereka juga mempunyai masalah sikap. Semua masalah ini menyebabkan golongan mereka semakin dipinggirkan oleh individu terdekat serta masyarakat sekeliling yang merosakkan psikologi mereka. Kesan LGBT yang kedua ialah timbul masalah kecelaruan dalam hubungan keluarga dan merosakkan budaya masyarakat. Jika kita perhatikan masalah LGBT di negara-negara barat dan membenarkan perkahwinan sesama sejenis, kebanyakan mereka mengalami masalah kecelaruan dalam hubungan keluarga. Ini kerana perempuan sesama perempuan tidak dapat menghasilkan zuriat. Untuk menyelesaikan masalah ini, kaedah ini amat bertentangan dengan syariah Islamiah kerana kita tidak dapat menentukan kesahihan nasab keturunan kita. Berlanjutan dengan perkara ini, akan timbul pula masalah yang lain seperti tamat rumah tangga yang kabur dan banyak lagi. Gejala LGBT ini tidak boleh diterima di dalam negara Malaysia. Ini kerana majoriti penduduk di negara ini merupakan penganut agama Islam dan juga gejala ini akan merosakkan akidah Islam di negara ini. Jika perkara ini terus berlaku, kesannya kepada anak cucu kita nanti. Hal ini kerana mereka akan keliru tentang salah silah hubungan keluarga mereka. Perkara ini perlu dicegah dengan lebih awal agar tidak berlakunya kekeliruan dalam keluarga dan juga dapat memastikan budaya hidup masyarakat kita tidak lagi terpesong dari landasan yang sedia ada. Ketiga, wujudnya tingkah laku
berlaku songsang dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutama sekali dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana budaya LGBT sememangnya menyimpang daripada norma masyarakat di Malaysia, terutama apabila melibatkan isu berkaitan agama dan budaya di negara ini. Salah satu punca yang menyebabkan berlakunya budaya songsang ini adalah terdapat sesetengah masyarakat yang menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan maklumat dan menormalisasi budaya songsang untuk mudah meresap masuk ke dalam masyarakat. Oleh itu, sebab itu Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Sesetengah perkara yang tidak selari dengan Islam adalah dilarang untuk dilakukan, termasuk perlakuan seksual di luar tabi'i. Malahan, Malaysia menetapkan bahawa sesiapa yang didapati mengamalkan kegiatan ini di luar tabi'i boleh didakwa mengikut Seksyen 377A/D kerana kesiasaan Akta 574 yang mengharamkan liwat dan seks songsang luar tabi'i. Selain itu, budaya songsang ini perlu diambil tindakan oleh sebab takut akan dinormalisasikan dalam kalangan masyarakat, akan merosakkan akidah umat Islam seperti yang disebut di dalam hadis ayat 82 dan 83 dalam surah Hud yang membawa maksud, maka tak kala datang azab kami alihkan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah-tanah yang terbakar dengan batu-batu yang diberikan tanda oleh Tuhanmu, dan negeri itu tiadalah jauh dari orang-orang yang bersalih. Kejadian seperti ini sering berlaku kerana sesetengah masyarakat yang tidak mendapat layanan yang baik oleh Sama Jadilah, dan disebabkan inilah LGBT di kalangan masyarakat berlaku. Selain itu, tidak peliklah kejadian ini kerap berlaku kerana ia terpengaruh dengan sesetengah media massa yang memainkan iklan yang tidak elok, sehingga pelajar mudah terpengaruh dengan iklan tersebut sehingga tidak dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di samping itu, tingkah laku songsang ini terjadi oleh kerana pengaruh perakan sebaya dan dikelilingi oleh orang LGBT. Pihak badan organisasi yang berdaftar NGO dan juga sukarelawan perlulah meningkatkan kadar pemantauan di setiap tempat, contohnya di kawasan hotel terbajet dan kawasan rumah urut. Jabatan Agama pula perlulah memainkan peranan yang tegas untuk membanteras perkara ini dari terus berleluasa dengan cara membuat sesi kaunseling kepada sesiapa yang menyebarkan perkara LGBT. Dengan cara ini, saya yakin pasti ada setengah mereka akan terbuka hati untuk kembali ke pangkal jalan dan meneruskan hidup dengan jalan yang lurus. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah menjaga tingkah laku sesama Islam dan pergaulan batas antara lelaki dan perempuan agar tidak berlakunya LGBT dan perkara yang dilarang dalam ajaran Islam, agar tidak dipandang hina oleh masyarakat dan merujukkan perkara yang bertentangan dengan ajaran agama sehingga dapat diikuti oleh masyarakat yang lain. Kita juga perlulah menolak perkara ini dengan tegas agar negara kita tidak dipandang hina oleh negara Islam yang lain. Kita juga mestilah menjaga imej kita dan negara kita dengan baik agar tiada perkara yang buruk berlaku pada masa akan datang. Ini kerana jika kita tidak menjaga imej negara dengan baik, terdapat pelbagai sektor yang akan terjejas sebagai contoh ekonomi negara. Bila datang isu LGBT ini, antara kesan terbesar adalah kekurangan kadar kelahiran. Apabila berlakunya hubungan antara lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan, maka tidak akan berlaku pertambahan kelahiran. Terdapat golongan yang mengambil ringan tentang isu LGBT. Contohnya, mereka hanya bersuka-suka dan hanya berpoya-poya dan melakukan hubungan sesama jenis tanpa mengira hukum hakam dalam agama. Bukan sahaja agama Islam, tapi terdapat juga agama lain yang melarang hubungan sesama jenis antara lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Apabila berlakunya hubungan sesama jenis lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan, dapat kita lihat bahawa tidak akan berlaku kelahiran kerana kelahiran hanya berlaku apabila hubungan berlaku antara lelaki dan perempuan sahaja. Selain itu, apabila hubungan sesama jenis, terdapat juga segelintir golongan LGBT hanya melakukan hubungan seks secara berpoya-poya. Mereka hanya melakukan hubungan seks hanya kerana mengikut nafsu dan sekadar bersuka hidup. Terdapat juga golongan yang kononnya mengambil serius tentang hubungan LGBT, iaitu kononnya menegaskan perasaan mereka terhadap sesama jenis dan membuat keputusan untuk mengambil anak angkat. Apabila mereka mengambil anak angkat, mereka tidak akan melahirkan zuriat. Oleh itu, mereka hanya mengambil anak angkat, contohnya daripada ibu angkat, golongan-golongan yang tidak mahukan anak, dan mereka hanya mengambil anak angkat. Jadinya, dapat kita lihat bahawa negara-negara lain yang hanya mengambil anak angkat dan negara-negara yang melakukan LGBT yang berluasa kekurangan generasi muda dan hanya terdapat generasi tua di negara mereka. Oleh itu, terdapat bilangan generasi tua lebih meningkat daripada generasi muda yang tidak kembang. Sekali adalah di Padang Sarawak ni seperti yang disebut, fenomena LGBT tapi semakin lama semakin meningkat di negara ini, terutamanya pada generasi muda. Fenomena LGBT ini adalah hubungan songsang yang berlaku antara lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Malaysia merupakan negara Islam yang diiktiraf oleh negara-negara
Islam rasmi yang lain. Malaysia telah mengiktiraf agama Islam di negara kita sebagai agama rasmi. Jadi seperti kita sudah tahu, negara lain memandang tinggi negara Malaysia kerana menganggap negara Malaysia memandang berat dan menitikberatkan agama Islam dalam kehidupan seharian. Namun, terdapat juga tanda tanya daripada mereka apabila gejala ini semakin lama semakin meningkat di negara kita. Adakah negara kita tidak menitikberatkan tentang hukum halal dan haram? Adakah isu LGBT merupakan perkara yang biasa berlaku di negara kita? Itu adalah salah satu yang sering bermain di fikiran negara-negara lain. Bukan sahaja itu, negara kita juga akan dipandang serupa oleh negara-negara lain kerana mereka menganggap negara kita iaitu negara Malaysia menitikberatkan dan memberikan hukuman yang setimpal kepada generasi-generasi ataupun golongan-golongan LGBT ini. Bukan itu sahaja, golongan LGBT ini telah meluas dan menyebabkan mereka mempengaruhi generasi-generasi baru dan beranggapan bahawa budaya sengsang ini adalah perkara yang menjadi perkara normal dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, untuk menjaga kemaslahatan negara, setiap negara perlulah menitikberatkan dan menguatkuasakan perundang-undang mereka agar tidak berlaku yang budaya sengsang LGBT di negara kita. Kerana negara Islam, iaitu negara Malaysia, telah menitikberatkan perkara ini dan mengelakkan perkara ini daripada berlaku dengan luas. Sekarang saya akan menerangkan beberapa cadangan yang boleh membasmi jenayah LGBT ini di masyarakat Malaysia. Yang pertama ialah menguatkuasakan undang-undang sedia ada, menyema undang-undang dan melaksanakan undang-undang jenayah syariah bagi memperbetulkan isu LGBT ini yang kian menular di negara kita. Melalui perbincangan menyelidik aspek perundangan, pendedahan ini tidak akan berlaku kepada orang ramai kerana ini akan menimbulkan kewujudan dalam kesilapan perlakuan sedia ada, iaitu seperti perlakuan LGBT. Ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah pada tahun 2000 yang melibatkan penguasaan undang-undang yang terdapat dalam kesalahan jenayah Islam dan kesiasaan kanun. Isi kedua ialah menyekat semua aktiviti yang berkaitan dengan promosi aktiviti LGBT. Semua maklumat yang berkaitan tentang perhimpunan atau organisasi ataupun program termasuk objektif rancangan tersebut haruslah dihapuskan dengan kadar segera seperti yang telah tertera dalam Seksyen 9(1) Jadual keempat Akta Perhimpunan Aman Duri pada tahun 2012. Pihak berkuasa seharusnya melakukan pemantauan ini dengan lebih efisien bagi mengelakkan jenayah LGBT yang semakin berleluasa di negara kita. Isi ketiga ialah mengesyorkan agar kempen kesedaran melalui media massa dan elektronik adalah cara untuk membasmi aktiviti jenayah ini. Dengan cara ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap jenayah LGBT ini. Hassan dan Muhammad pada tahun 2014 serta Sulaiman pada tahun 2017 mula mencadangkan pendekatan perundangan dan menghayati agama adalah salah satu cara untuk mengubati dan membawa para umat kepada jalan yang benar dan lurus. Akhir sekali, isi yang keempat ialah Badan Perundangan Negara perlu mengemukakan peraturan yang baharu yang bersifat khusus yang menyentuh jenayah LGBT ini. Ini kerana terdapat banyak kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Kerana peraturan yang sedia ada adalah bersifat ambiguous dan sukar untuk digunakan oleh mahkamah sebagai sandaran untuk menjatuhkan hukuman. Secara kesimpulannya, LGBT adalah sesuatu perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan penyakit kerana ia berkait dengan hubungan yang amat berisiko bagi para masyarakat. Seterusnya, media massa juga memainkan peranan yang penting dalam menyediakan pelbagai kempen LGBT sebagai contoh memamerkan iklan di TV, iklan di radio dan banyak lagi. Hal ini agar mereka lebih peka dan prihatin tentang masalah LGBT yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Namun yang demikian, media massa juga memainkan peranan yang drastik dalam mengenal tingkah laku seseorang, lebih-lebih lagi pelajar sekolah yang belum terdedah dengan dunia luar. Selain itu, cara yang berkesan untuk mengelakkan masyarakat Malaysia tidak terjebak dengan kegiatan yang kurang bermoral ini ialah dengan pendedahan pendidikan sama ada formal atau tidak formal.
Sebagai contoh, pihak ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak mengenai pergaulan batas antara lelaki dan perempuan serta memberi penekanan terhadap aspek berkaitan dengan seksual, gender dan pemeliharaan akhlak maruah dan keturunan. Di samping itu, masyarakat juga memainkan peranan yang besar kepada golongan LGBT dengan memberi sokongan dan moral yang kuat kepada mereka agar mendapat sokongan yang kuat dari masyarakat Malaysia kerana mereka juga ingin berubah ke jalan yang benar dengan cara yang betul dan mendapat sokongan daripada pihak masyarakat. Justru itu, ibu bapa, guru dan semua masyarakat perlulah mengambil langkah yang drastik agar dapat mengawal tingkah laku generasi muda supaya tidak terjurus dalam perkara yang tidak diingini seperti LGBT. Akhir sekali, setiap insan memegang peranan yang penting dengan sentiasa berhati-hati dalam hidup generasi sekarang agar dapat mengelakkan daripada kesan negatif berlaku dan tidak mudah dipengaruhi dalam kalangan masyarakat di Malaysia.